Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, pada hari Sabtu, untuk sama-sama kita jadikan ruang untuk kita mengulang kaji dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini saya bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz saya ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Sabtu kita ini masih lagi bersama dengan Quran insya-Allah. Masya-Allah ya. Dan bagi siapa-siapa yang tertinggal mungkin pada 6 halaman sebelum ini, kita harapkan pada hari ini ruang untuk kita melihat balik kefahaman yang ada ataupun mungkin kefahaman tambahan daripada 6 halaman yang telah kita lihat, surat 288 hingga 293. Jadi dijemput pada tuan-tuan untuk sama-sama kongsikan di Facebook, maklumkan pada kawan, dan hari ini tolong doakan ya. Semalam kita dah doakan, hari ini terus kita doakan rakan-rakan kita, bagi doa special sikit di ruang Facebook tersebut. Kalau di depan kaca TV mungkin tuan-tuan boleh doakan dalam hati untuk rakan-rakan yang memerlukan hidayah ditambah hidayah. Kerana itulah formula daripada pemuda Al-Kahfi yang kita akan lihat pada nanti ya. Kita dah masuk surah Al-Kahfi semalam ya, pada halaman yang pertama surah Al-Kahfi, dan kita akan lihat lagi salah satu formula akhir zaman ini adalah untuk kita saling mendoakan. Jadi di ruang komen itu di Facebook boleh bagi doa special sedikit, tag kawan-kawan yang ada. Moga-moga Allah kabulkan permintaan kita insya-Allah. Hari ini kita Ustaz bukan kita berdua sahaja. Betul, kita Ustaz bersama dengan panel undangan istimewa. Ya, sahabat lama kita, saya di atas talian Dr. Nur Azman bin Alias Al-Hafidh, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi? Alhamdulillah. Munawirin, subhanallah. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Petuah kita hari ini Ustaz ya. Dr. Nur Azman ini banyak pengalaman ya. Seorang Al-Hafiz yang akan berkongsi pada hari ini. Sebenarnya boleh baca, boleh tadabbur. Betul Ustaz. Ya, tapi hari ini kita fokus tadabbur Ustaz ya. Kalau nak baca kat ujung nanti, kalau sudi, katakan sudi. Gitu kan. Tak ada pantun lah hari ini Ustaz. Tak ada pantun. Jadi kita akan tiba-tiba rasa serak tekak pula ni. Ya, masya-Allah. Jadi kita insya-Allah nak melihat hari ini Doktor ya, daripada halaman 288 masih surah Al-Isra yang kita dalami pada minggu ini, iaitu Allah membawakan kepada kita satu sejarah tentang Nabi Adam dan juga Iblis, diikuti oleh pengenalan ya, pemberitahuan tentang godaan daripada syaitan pada ayat 64. Kita baca dahulu ayat 64 ini bersama tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita akan lihat apakah peringatan yang perlu kita ambil pada halaman 288. Silakan Ustaz Star. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Al-Fadil, sahabat lama saya Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Nur Azman Alias. Subhanallah, selalu dulu saya rujuk pada beliau Ustaz berkaitan dengan Al-Quran, qiraat dan sebagainya. Inilah guru kita, subhanallah. Subhanallah. Dan ada juga Puan Jun Jamaluddin, alhamdulillah dapat bersama Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, bersama Ustaz Dr. Nur Azman, ustaz taman saya ni. Subhanallah. Jadi subhanallah, terima kasih al-Fadil Ustaz Dr. Nur Azman
yang bersama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi, insya-Allah dapat tambah lagi ilmu. Subhanallah, jazakumullah khairul jazak. Jadi kita nak mulakan bacaan pada ayat yang ke-64 Ustaz 64. Mohon izin ya doktor ya, nak baca sikit ni. Untuk guru kita ada ni, guru qiraat kita ni. Jadi lepas di akhir nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jika sudi. Jika sudi. Subhanallah. Baik. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-64 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 64, dan tipu dayakanlah sesiapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan pujuk rayumu yang berbisa. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka, lalu berjanjilah kepada mereka, padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata. Ini adalah ayat yang menarik Ustaz ya. Wastafziz ini, perkataan faz ini hanya ada dalam surah Al-Isra. Jadi nak minta pencerahan daripada Fadil Ustaz Dr. Nur Azman bin Alias untuk menjelaskan doktor ya tentang istilah bisautik ya, dengan suaramu, dengan kudamu, dengan rojilik, dengan pasukan pejalan kaki. Apakah benda sebenarnya ini? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul selaku moderator, dan juga sahabat lama saya Ustaz Tarmizi, masya-Allah, min mazamir Daud. Allahu akbar. Dan juga kepada pihak Nganjur kerana sudi menjemput saya pada tengah hari ini bersama dengan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali kepada soalan yang diajukan tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan fi'il yang digunakan pakai, iaitu fi'il amar. Menerusi ayat 64, firman Allah Ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Kalau kita lihat dari sudut bahasa, kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, fi'il amar ni maksudnya wajib. Artinya adakah titah perintah Allah tentang tipu daya syaitan ini bererti wajib? Bukan semua fi'il amar dalam Al-Quran membawa erti suatu perintah yang perlu dilaksanakan. Ada fi'il amar yang membawa erti wujub. Sebagai contoh, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ia adalah fi'il amar, dan fi'il amar itu membawa erti hukumnya adalah wajib, perlu dilaksanakan. Ada fi'il amar yang bersifat linnadabah, iaitu untuk hukumnya adalah kerana hukumnya adalah harus ataupun sunat. Hukumnya adalah sunat. Sebagai contoh, dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, dirikanlah pada waktu malam melainkan sedikit daripadanya. Artinya qum tu fi'il amar, tetapi fi'il amar itu ditujukan wajib kepada Nabi SAW, tetapi sunat hukumnya kepada umat baginda SAW. Dan ada fi'il amar yang bersifat seperti dalam ayat ini yang dipanggil sebagai qadari. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, fi'il amar ini Allah nak menggambarkan bahawa titah perintah Allah itu merupakan suatu takdir. Allah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah menciptakan anak zuriat keturunan Nabi Adam alaihi salam, Allah uji mereka dengan takdirnya adalah akan ada godaan-godaan, bisikan-bisikan daripada syaitan dan juga iblis. Maka Allah katakan wastafziz, tipu dayakanlah di kalangan mereka yang mana kamu mampu wahai iblis bisautik. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan bisautik? Bisautik ini kalau kita tengok dari sudut terjemahan bahasa, artinya adalah suara ataupun bisikan-bisikan syaitan. Namun begitu, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menukilkan pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya
suara ini, sebahagian pandangan mengatakan suara ini adalah suara yang bersifat nyanyian. Artinya di samping bisikan-bisikan syaitan, ia juga sauti itu membawa erti nyanyian. Kenapa nyanyian? Kerana nyanyian itu boleh membuatkan hamba-hamba Allah leka daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat kepada perintah yang kedua, fi'il amar yang kedua yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Dan kerahkanlah terhadap mereka satu pasukan berkuda dan juga pasukan yang berjalan kaki. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki? Pasukan berkuda dan juga pasukan jalan kaki ini Allah nak gambarkan bagaimana kumpulan-kumpulan di kalangan bala tentera syaitan ini terdiri daripada pelbagai pihak. Ada yang berada di atas kuda, ada yang berjalan kaki, nak menunjukkan kehebatan bala tentera syaitan dalam usaha mereka untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam AS. Sebab itu kalau kita gabungkan balik, siapakah sebenarnya bala tentera mereka? Bala tentera mereka ni ada kaitan sebagaimana Allah huraikan di hujung Al-Quran dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang-orang yang mencampakkan perasaan was-was, mencampakkan bisikan-bisikan dalam dada-dada manusia ke arah jalan keburukan, ke arah jalan kemaksiatan, terdiri daripada al-jinnati wan nas, iaitu syaitan-syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Artinya bahawasanya apa yang Allah gambarkan di sini, anak cucu Adam tidak akan terlepas daripada godaan-godaan syaitan dalam pelbagai bentuk yang akan menyesatkan mereka daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Yang ketiga, Allah kata wasyarikhum, kongsikanlah mereka dalam harta dan juga anak-anak. Apa maksud kongsikan mereka dalam harta dan juga anak-anak? Dalam aspek harta dan anak-anak ni, Allah jadikan harta dan anak-anak ni dari satu aspek, ia adalah nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Kalau kita gunakan amwal, kita gunakan aulad ini ke arah jalan yang diredai oleh Allah, maka ia menjadi nikmat ke atas diri kita. Namun begitu dalam konteks bisikan syaitan, Allah kata wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya siapakah aulad di sini? Siapakah anak-anak di sini? Anak-anak di sini adalah perkongsian daripada anak-anak hasil perzinaan. Nauzubillah. Artinya salah satu daripada godaan syaitan adalah menjauhkan kita daripada Allah dengan berkongsi. Mana bisikan-bisikan itu menyebabkan anak cucu Adam berzina sesama sendiri. Akhirnya lahirlah anak-anak yang disebabkan atas dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dan juga amwal tadi. Amwal tadi maksudnya harta, iaitu mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka ke arah jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan yang keempat adalah wa'iduhum, dan janjikanlah. Janji di sini adalah janji-janji manis. Bukan janji daripada Allah, tetapi janji daripada syaitan. Dan janji syaitan itu adalah janji yang bersifat tipu daya semata-mata. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Azman ya, menjelaskan tentang ayat 64 ini. Nak ceritanya syaitan ini bala tenteranya itu serius Ustaz ya. Dia bukan main-main. Betul. Tak nampak dia lah ya. Kalau nampak rasanya kita ni setiap hari memang akan pastikan kita baca Quran, kita ta'uz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan inilah yang kita buat pada setiap hari tuan-tuan sekalian ya. Cuma tak nampak saja. Betul Ustaz. Tak nampak, tetapi kesannya nampak. Kesannya kalau kita tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak baca Quran, hari itu mungkin jadi orang yang mudah untuk marah, ya, mudah untuk rasa nak buat perkara-perkara yang tidak bagus. Cuma mungkin satu soalan tambahan kecil Ustaz ya. Di antara kalau ayat yang ke-61 tu fasajadu illa iblis, itu ada perkataan iblis ya, tetapi dalam ayat yang ke-64 ini perkataannya wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan dan iblis. Iblis ini kalau dalam surah Al-Kahfi katanya daripada kalangan jin. Syaitan ini dari kalangan siapa Ustaz? Untuk sama-sama kita jelaslah bila cakap nak berhadapan dengan tentera ni, kena jelas sikit. Kalau tidak kita rasa macam tenteranya begini, rupanya datang dari sana pula. Silakan doktor. Okey. Baik, perkataan syaitan yang disebut dalam Al-Quran adalah merujuk kepada tentera ataupun askar kepada komander besar dia, iblis. Iblis sebagaimana disebut dalam Quran adalah satu makhluk Allah yang hidup pada zaman sebelum Nabi Adam dicipta lagi. Baik, iblis ini hidup bersama dengan malaikat, namun begitu oleh kerana keingkaran, enggannya dan takaburnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah laknat ke atas iblis. Baik, siapakah syaitan? Syaitan ini adalah pengikut.
pengikut kepada iblis dan juga tentera-tentera iblis yang terdiri daripada makhluk-makhluk gaib. Bila kita sebut makhluk gaib, maknanya kita dapat gambaran kasar, iaitu terdiri daripada mereka yang kufur di kalangan golongan jin. Golongan jin yang kufur kepada Allah termasuk daripada golongan-golongan syaitan. Adapun manusia adalah mereka yang mengikut hawa nafsu, mengikut bisikan syaitan. Kita tak panggil manusia kufur tu syaitan, sebab syaitan tu adalah daripada golongan jin. Tapi manusia yang kufur ke arah golongan syaitan tersebut, maka kita panggil sebagai pengikut kepada hawa nafsu dan pengikut kepada syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz, yang jelas Ustaz ya, agar kita jangan ikut kepada syaitan, nanti kita pun sekalilah mengikut kepada iblis yang memang kufur, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diingatkan dalam surah Al-Isra ya, salah satu daripada beberapa tempat dalam Al-Quran berkaitan dengan sejarah manusia yang dimusuhi oleh iblis dan pengikutnya syaitan ini. Jadi kita kena berjaga-jaga, dan berjaga-jaga inilah yang dibekalkan dalam surah Al-Isra ini tentang Al-Quran ya. Al-Quran ini sebagai penjaga kepada kita Ustaz ya. Kita kena jelas, kita kena celik Quran. Cuma dalam ayat yang ke-72 pada halaman 289 itu ada istilah a'ma ya, wa man kana fi hadhihi a'ma. Kita baca sikit Ustaz ya, pendek saja ayatnya, cuma kita nak jelas daripada Ustaz mengapa dalam ayat ini menggunakan perkataan a'ma, padahal kalau dalam surah Baqarah tu ada cakap summun umyun bukmun ya, tapi di sini diletakkan a'ma. Maksud apa di sebalik perkataan tersebut? Kita baca dahulu ayat 72. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Dr. Nur Azman, subhanallah, dan juga para penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-72 di halaman yang ke-289. Jadi betul tadi ya, perkongsian daripada Fadil Doktor berkenaan dengan tipu daya ni. Tak, maksudnya dalam solat, sehingga dalam solat sekalipun kita masih lagi diganggu, dikacau. Bisikan-bisikan tadi. Masa itulah jumpa kunci dekat mana, sikat letak dekat mana, laptop dekat mana. Teringat nak pergi Langkawi kan. Masa tu juga. Masya-Allah. Jadi kena hati-hati, sebab tu kalau kita nak baca Quran, contohnya kita sangat-sangat dituntut untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa juga kerja yang kita nak buat. Baik, kita nak baca ayat yang ke-72. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang buta hatinya ketika di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar. Inilah ayat pendek tetapi nak pencerahan daripada Dr. Azman untuk apa maksud buta di sini ya. Ada orang yang juga buta di akhirat, dan adakah bila sampai di akhirat ni, bila buta tu sebelum masuk ke syurga ke neraka ke, dan apakah perkara yang perlu kita ambil pelajaran sebenarnya dalam ayat ini? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-72, kalimah a'ma. Kalimah a'ma diulang sebanyak 2 kali dalam ayat ini. Satu, a'ma, wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Kalimah a'ma ni merujuk kepada erti dalam bahasa Melayu adalah buta. Baik, apakah dimaksudkan dengan buta di sini? Buta di sini sebagaimana diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, iaitu buta yang membawa erti buta hati. Buta hati artinya buta yang kita tak nampak kebenaran. Maka Allah datangkan a'ma yang kedua merupakan penegasan, bukan pengulangan. Dia adalah penegasan. Artinya kalau di dunia mata hati kita tidak celik. Masa kita hidup di dunia kita tak nampak kebenaran. Masa kita hidup di dunia kita menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW.
Titah perintah Allah kita tidak laksanakan, larangan Allah kita tidak jauhkan, bahkan kita enggan menerima sebarang peringatan yang dibawa oleh Nabi SAW menerusi Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka sifat menolak itu adalah satu gambaran Allah sebagai buta. Buta ini Allah nyatakan dalam suratul Hajj juzuk yang ke-17, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya ianya tidaklah buta dari sudut pandangan. Mata celik nampak, namun begitu yang butanya adalah buta dalam mata hati. Maka Allah repeat, Allah ulang sekali lagi a'ma di sini, Allah untuk menegaskan, bukan nak menjelaskan lagi, tapi nak menegaskan bahawasanya kalau di dunia dia buta, fahuwa fil akhirati a'ma. A'ma yang keduanya adalah menggunakan pakai isim tafdil, iaitu akan jadi lebih buta. Masya Allah, makna kalau lebih buta, na'udzubillah, maka pada hari akhirat nanti kita tidak akan nampak sebarang bentuk kebenaran. Apa sahaja yang Allah akan lakukan kepada kita pada hari akhirat, kalau kita tergolong di kalangan mereka yang buta, na'udzubillah, kemungkinan kita tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sedangkan hidup kita di dunia ini dalam tempoh yang singkat, sedangkan pada hari akhirat nanti bermula saat dalam alam kuburnya perjalanan kita, sehinggalah kita dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat, ke semua perjalanan sehingga kita akan diperhitungkan Allah di atas jalan titian sirat. Kesemuanya dalam keadaan buta dalam keadaan menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Bila Allah menyebutkan lafaz-lafaz seumpama yang disebutkan tadi, summun bukmun umyun, semua lafaz-lafaz fizikal ini bukan merujuk kepada penyakit fizikal, tetapi merujuk kepada penyakit rohani dan juga merujuk kepada penyakit jiwa kerana menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan Dr. Azman ya. Baru jelas lagi Ustaz ya, sebenarnya bahawa kebenaran yang ada, yang kita salah satunya sudah tentunya sumber daripada Al-Quran. Kalau kita nampak di sini, ia bukan sekadar untuk di sini memandu kita sampai ke akhirat. Ya, bila kita cakap ihdinas siratal mustaqim, bukan sekadar hidayah nampak itu di sini, tapi kita nak Allah pimpin kita nun sampai ke syurga Allah, doktor ya. Bukan sekadar di sini sahaja Allah pimpin sampai di akhirat nanti. Tapi kalau buta di sini, tak nampak kebenaran, maka lebih lagi ya, bila tak nampak tu kira masuk jelah mana tempat yang bum sana bum sini, yang kita minta Allah jauhkan kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita. Dengan apa? Salah satunya kita tidak mahu sesat ini dengan mencari hidayah daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita mengulang kaji 2 halaman. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Mana tadi kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Azman kongsikan pada kita 2 kali disebut dalam ayat yang ke-72 tadi, a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan cahaya buat mata hati kita, amin ya rabbal alamin. Malam tadi Ustaz, saya bersama dengan ada 2 keluarga gabungan Ustaz. Ada keluarga Haji Saleh di Kedah, keluarga Haji Mas'ud di Johor, dan juga keluarga besar di Kampung Manggul Jitra. Dia bergabung baca Al-Quran sama-sama Ustaz. Allahu Akbar. Dan disampaikan semua doakan mudah-mudahan semua dapat terus bersama dengan Al-Quran dan My Quran Time, dan mudah-mudahan dapat terus belajar. Subhanallah. Jadi itulah sahabat-sahabat kita di Facebook pun ramai saat ini Ustaz. Senantiasa mohon kita sama-sama bermohon agar Allah SWT permudahkan, kurniakan kesihatan, kesembuhan, dan juga
tadi hati kita mudah-mudahan senantiasa bercahaya dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita bercakap tentang cahaya Al-Quran ini disentuh pada halaman 290 sebenarnya, dan kaedah kita berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagaimana doktor menyatakan tadi, perlu sangat kita jaga betul-betul agar kita tidak akma. Akma ni dia kalau kita driving Ustaz ya, dia ada namanya titik buta. Titik buta ni ialah sebenarnya kita nampak je kat depan, tapi kita tak nampak sisi kesilapannya, tetapi Quran ini pasti akan mencerahkan. Ya, kadang-kadang ada orang tu dia komen banyak, kan, nampak orang lain silap tapi rupanya sebenarnya saya yang ada titik buta, tapi Quran akan mencerahkan. Jadi salah satu daripada ayat berkaitan dengan Quran yang muncul pada ayat 290 ini adalah pada ayat 82, ya, ayat 82. Saya nak minta Ustaz Tarmizi baca ayat 82 halaman 290, dan selepas itu nanti kita akan melihat ayat ini muncul selepas bercakap tentang solat Ustaz ya. Solat yang wajib dengan solat tahajud, dan kemudian cakap pasal Al-Quran. Kita baca ayat 82 dan nanti kita lihat apakah kaitan solat dan Quran ini untuk persediaan kita menjaga hati kita agar tidak buta Ustaz ya, insya-Allah. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Dr. Azman Nur Azman, seterusnya tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam ayat yang ke-82 Ustaz kita nak baca ni ada perkataan syifa Ustaz dan syifa juga terdapat dalam surah-surah yang lain. Syifa ini kata saya ada 4 tempat, dan antaranya dalam ada 3 disebut syifa ini adalah berkaitan dengan merawat hati kita, penawar bagi hati kita, jiwa kita, dan satu tempat ayat lagi tu tentang kesihatan, berkait dengan perubatan lah, madu ke habatus salat dan sebagainya. Tapi 3 disebut tu merawat hati kita, subhanallah. Jadi kita nak lihat, kita nak baca sama-sama ayat yang ke-82. Jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimin. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim ayat 82. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ini adalah ayat yang muncul selepas berbicara tentang solat dan juga solat tahajud pada ayat yang ke-77 dan 78 yang seterusnya. Mungkin boleh Ustaz Dr. Nur Azman mencerahkan solat dan Quran dalam satu muka surat ini, dan lebih daripada itu, wala yaziduz zalimina illa khasara. Apa ciri zalim di dalam ayat ini menyebabkan orang itu dia mungkin dengar My Quran Time pun kadang-kadang, tetapi rupanya dia mendapat kerugian. Harapnya bukan kita. Panduan daripada Dr. Nur Azman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ayat 82 ini Allah menceritakan tentang Al-Quran ini merupakan kesinambungan daripada kisah A'ma tadi. Selepas Allah ceritakan tentang A'ma, buta hati, kemudian Allah bagi tahu cara untuk merawat buta hati, cara untuk kita mencelikkan mata hati kita adalah dengan kita mendirikan solat. Kemudian Allah
rangkumkan selepas daripada solat itu Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan menggambarkan bahawa Al-Quran ini memiliki beberapa nama dan juga sifat. Al-Quran dikenali sebagai Az-Zikr, Al-Quran dikenali sebagai Al-Kitab, dan juga pada masa yang sama Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang pelbagai. Antaranya ia sifat hudan lil muttaqin. Antara sifatnya adalah wabayinatim minal huda wal furqan. Dan antara uniknya Al-Quran, hebatnya Al-Quran itu Allah gambarkan dalam ayat ini dengan nama ataupun sifat yang lain, iaitu syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ia adalah syifa, penyembuhan dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menggunakan nama syifa di sini? Kenapa Allah guna perkataan rahmat di sini? Allah tidak menggunakan pakai sifat-sifat yang lain seperti bayinat. Allah tak menggunakan perkataan hudan di sini, tapi Allah menggunakan perkataan syifa. Syifa ini dari sudut terjemahan bahasa Melayu ialah membawa erti sebagai penawar. Kerana penawar ubat kepada akma tadi, selain daripada solat, ubat kepada akma tadi penawarnya adalah Al-Quran. Artinya bila kita sentiasa membaca Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita hidupkan Al-Quran ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang hari, siang hari, di waktu malam hari bersama dengan Al-Quran. Ia merupakan syifa kepada penyakit. Penyakit apa yang disebut dalam Al-Quran? Iaitu penyakit hati, seperti keraguan, sifat munafik, syirik kepada Allah, sesat dan tidak istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kesemua penyakit-penyakit hati ini merujuk kepada syifa yang disebut dalam ayat 82. Adapun sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi tadi, betul lah memang dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 4 kali perkataan syifa, di mana satu syifa dalam surah An-Nahl. Surah Lebah ni, syifa itu adalah menunjuk kepada syifa fizikal. Syifa fizikal bagaimana ada khasiat daripada kita mengambil madu lebah tersebut. Namun begitu 3 tempat lagi Allah menggambarkan bagaimana besarnya peranan Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca sahaja, bahkan dia adalah penawar kepada penyakit hati sebagaimana yang diterangkan tadi. Maka Allah kata dengan sifat yang kedua iaitu rahmah. Apakah yang dimaksud dengan rahmah di sini? Rahmah ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tumbuhkan keimanan, hikmah dalam diri orang beriman. Bila kita beramal soleh, bila kita baca Al-Quran, Allah tambahkan lagi dalam diri kita, kita rasa seronok untuk beribadah. Kita rasa seronok untuk melakukan amal kebaikan. Maka bila orang baca Al-Quran, maka dia akan mendapat syifa, dia akan mendapat rahmat dan semakin dekat kepada Allah. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah bertambah kepada orang zalim melainkan semakin jauh dalam keadaan rugi. Apakah dimaksud zalim di sini? Zalim di sini adalah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Zalim di sini adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Bukan zalim bererti mendera, bukan zalim bererti mengambil hak orang ataupun menganiaya hak orang dan sebagainya. Zalim di sini kerana bererti Allah menggambarkan Allah menjadikan anak cucu Nabi Adam dalam keadaan fitrah. Allah menjadikan anak cucu Nabi Adam berada di atas kebenaran. Tetapi siapa yang memesongkan mereka ke arah jalan yang dimurkai oleh Allah, iaitu iblis dan juga syaitan, dan juga kehendak mereka sendiri. Maka bila kita kata kehendak mereka sendiri, sebenarnya mereka memilih jalan untuk menzalimi diri mereka sendiri. Sebab itu Allah kata wala yazidu zalimin, tidak bertambah orang zalim. Bila tidak bertambah orang zalim, lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi rugi mereka, semakin jauh mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bukan Al-Quran yang mempunyai penyakit. Al-Quran tidak sakit, Al-Quran tidak mempunyai penyakit. Bahkan orang manusia yang zalim ke atas diri mereka sendiri itulah yang berpenyakit dan semakin jauh daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan. Mungkin perlukan penjelasan tadi doktor ya. Maksudnya kalau orang yang zalim itu menzalimi diri sendiri, dia memilih ikut kepada kehendak dia berbanding kehendak Allah. Macam tu ya dia punya maksud dia. Maksudnya dia tidak mempercayai dengan Al-Quran.
Lagi dibaca, lagi tidak beriman, lagi menentang, sebenarnya dia yang memilih jalan untuk menzalimi dirinya sendiri. Okey. Jadi dia lebih kurang macam kalau doktor dah bagi ubat, dia pergi pilih ubat lain ya. Dia ikut dia mana dia nak makan, tak nak makan, jalan saja ya. Okey. Lebih kurang itu doktor begitu? Ya, saya. Ya, baik, masya-Allah. Itu Apa dia kata, kalau nak mati juga dia kata. Allah. Ya Allah. Okey. Jadi itu perkara yang kita nak faham Ustaz ya. Ketika berhadapan dengan Al-Quran ini, kita merendah diri. Kita tahu bahawa kita ni tak ada ilmu. Allah yang Maha mengetahui, memberikan dia punya istilahnya prescription kan, dia bagi ubat apa yang kena ambil, sila ambil ya, dan insya-Allah ia menjadi syifaul lima fi sudur. Dalam ayat di tempat lain dekat sini Allah nyatakan menjadi syifa ya kepada orang-orang yang beriman. Baik, jadi kita bergerak kepada halaman 291 292. Di sini kita melihat kepada penerangan lanjut tentang Al-Quran. Pada ayat 88 itu dinyatakan jika dikumpulkan jin manusia nak didatangkan Al-Quran tidak mampu ya, tidak mampu, dan Allah pelbagaikan Al-Quran ini pada ayat 89. Walaqad sarrafna linnas. Ustaz, kita baca ayat 89 untuk kita lebih mengenali ya Quran ini sendiri apa. Yang kita baca sekarang ini, Quran menerangkan Quran ya, Quran memperkenalkan Quran agar kita tak jadi ayat 89 itu, kalau tadi khasara, di sini kufura. Ayat 89 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang bahagia Fadil Ustaz Dr. Nur Azman, khususnya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, para penonton yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita ingin melihat ayat yang seterusnya dalam sesi ulang kaji kita ini. Kita baca sama-sama, jom ayat yang ke-89 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Ini adalah terjemahan daripada Quran Ar-Riyad ya, pada ayat 89. Memerlukan pencerahan daripada doktor tentang Allah pelbagaikan. Sarrafna ni maksudnya apa ya, dan lebih daripada itu istilah aba itu. Aba ni kita pernah jumpa sebenarnya ya, iblis pernah aba ya. Tapi bagaimana seseorang itu bersama Al-Quran masih lagi dia menjadi aba, menjadi kufura, yang kita harap kita pun dijauhkan sebagai peringatan hari ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat pada ayat 89 Allah menyatakan walaqad sarrafna, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan. Menjelaskan di sini berarti Allah menggambarkan dalam Al-Quran pelbagai bentuk perumpamaan supaya manusia itu berfikir, supaya manusia itu muhasabah dan meneliti yang manakah yang hak, yang manakah yang batil, yang manakah perkara yang benar, yang mana perkara yang salah, yang manakah jalan yang diridai oleh Allah dan manakah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah menggambarkan tentang nyamuk dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah gambarkan tentang lalat dalam Al-Quran. Kadang-kadang dalam keadaan pelbagai bentuk haiwan, semua lebah dan sebagainya. Kesemua perumpamaan itu semata-mata supaya umat manusia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir sejenak yang manakah satu jalan yang perlu mereka lalui. Lalu Allah kaitkan bagaimana sebahagian besar di kalangan manusia setelah pelbagai perumpamaan yang datang dalam Al-Quran itu, namun begitu fa'aba aktsarun nas,
maka ramai di kalangan manusia, kebanyakan manusia itu bersifat aba. Apakah yang dimasukkan dengan aba? Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, aba ini membawa erti sifat degil dan menentang kebenaran. Artinya dia degil, dia enggan, dia menolak, dia tak nak, pada masa yang sama menentang kebenaran. Itu dimasukkan dengan aba. Sebab itu bila kita lihat dari sudut sejarah perkataan aba ini, diriwayatkan dalam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dosa pertama yang berlaku sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah sifat aba wastakbar. Itulah dosa yang pertama. Kenapa? Kerana ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada para malaikat dan juga iblis ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka sujud tersebut bukan sujud berarti menyembah. Sujud pada waktu tersebut adalah kerana sujud membawa erti ikram. Walaqad karramna, kalau kita lihat pada muka surat sebelumnya, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Artinya sujud itu membawa erti sujud penghormatan. Namun begitu, apa balas iblis? Asjudu liman khalaqata tina, adakah patut aku sujud kepada satu makhluk yang kau ciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api? Seolah-olah api lebih mulia daripada tanah. Maka sifat aba ini merupakan dosa pertama yang berlaku sejak dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Maka sifat aba wastakbar, iaitu sifat degil, menentang kebenaran. Wastakbar adalah sifat takabur, sombong diri dan juga takabur. Kedua-dua sifat ini merupakan asbab laknat Allah ke atas iblis sehingga hari akhirat. Nak kata iblis ada mencuri, tak ada mencuri. Nak kata iblis ada bunuh orang, tak ada bunuh orang. Nak kata iblis ada buat dosa-dosa yang lain, tidak. Tapi iblis buat satu dosa. Ketika itu, dengan takdir Allah memiliki dua sifat, aba wastakbar, langsung mendapat laknat Allah sehingga hari akhirat. Na'udzubillah. Artinya kita sentiasa perlu berwaspada. Ambil pengajaran sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dengan pelbagai bentuk perumpamaan. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan petanda ataupun peringatan daripada Allah supaya kita ingat bahawasanya setinggi mana pun dosa yang kita lakukan dengan Allah, sebanyak mana dosa yang kita lakukan dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Namun begitu, berwaspada daripada dua sifat ini, kerana sifat ini adalah sifat yang dilaknat oleh Allah ke atas iblis, laknatullah sehinggalah hari akhirat. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah perkara yang penting, Ustaz, ya. Kita menjauhkan, kita doa Allah jauhkan kita. Betul lah, iblis tu dia tak sempat mencuri lagi kan. Dia aba wastakbar, kerana dosa tersebut dia memandang ringan kepada orang lain, ya. Dia kata orang baca Quran, kalau zaman sekarang lah, Ustaz, ya, baca Quran adalah baca Quran je pun, kan, ataupun itu bercakap tu macam kakak tua, kan. Ada orang-orang yang cakap begitu, dia memandang rendah pada orang lain. Ini kita doakan jangan sampai kita mengeluarkan penyataan-penyataan kita yang dinyatakan oleh Dr. Nur Azman sebentar tadi, aba wastakbar, ya, rasa enggan, ya, nak tunjuk diri lebih hebat, tetapi sebenarnya kita adalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan hati kita ini sentiasa khuduk, sentiasa merendah diri. Makin baca Quran makin kurang sombong, Ustaz, ya. Makin baca Quran makin lagi kita merendah diri. Mohon sama-sama kita berdoa. Kali ini kita jemput Dr. Nur Azman, ya Ustaz, jemput untuk memimpin doa bersama dengan penonton di kaca TV yang berada di depan Facebook semualah, untuk kita sama-sama doa agar dijauhkan daripada aba wastakbar sebentar tadi. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minal Qur'ani ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Taqabbalallah minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Terima kasih diucapkan pada Dr. Nur Azman bin Alias Al-Hafiz, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Kita harap dapat bertemu lagi dengan doktor insya-Allah. Terima kasih doktor. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok untuk kita meneruskan My Quran Time pada surah Al-Kahfi, panduan akhir zaman, dan ulangan pada malam ini. Tuan-tuan jangan lupa dijemput tuan-tuan untuk terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita memastikan bahawa masyarakat kita diisi dengan Al-Quran, makin merendah diri, makin merujuk kepada guru yang betul, bukan guru yang membawa seleweng entah ke mana. Insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.